Perhatian, setiap penceritaan sekadar perkongsian berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak geng sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni dapatlah sentiasa memberi support kepada Faiz Cerita. Dan pada yang baru tengok ni, aku nak ucapkan salam perkenalan pada yang baru tengok ni. Kalau korang tidak keberatan, harap sudilah untuk memberi support hanya dengan subscribe, like dan share. Aku doakan korang yang tengah tengok ni agar berada dalam keadaan yang sihat selalu dan ceria-ceria selalu. Aku nak kongsikan dengan korang ada satu kisah seram ni. Perkongsian ni datang daripada seorang akak ni. Dia dengan keluarga dia mendapat gangguan-gangguan yang menyeramkan sewaktu mereka ni sedang bercuti di Melaka. Dan dekat Melaka tu mereka ada menyewa sebuah rumah banglo ataupun villa lah. Lokasi tepat tu dirahsiakan. Cumanya apa yang diberitahu, rumah banglo yang akak ni dengan keluarga dia duduk memang pernah menjadi viral geng. Sebabnya ramai keluarga yang datang menginap dekat sini, boleh dikatakan 90% confirm akan diganggu. Akak yang kongsikan kisah ni dikenali dengan nama Icah, di mana dia bagi tahu dalam rumah ni dia dengan keluarga dia menerima pelbagai jenis gangguan-gangguan yang mistik, misteri dan memang menakutkan. Kak Icah ni bagi tahu dia tengah gosok baju tau. Waktu dia nak gosok baju tu, dia tanya dekat mak dia, "Mak, malam tadi mak boleh tidur tak? Okey tak?" Kak Icah ni bagi tahu dengan mak dia, "Saya tak boleh tidur mak. Malam tadi sejuk sangat sampai merekut badan ni." Mak Kak Icah ni bagi tahu dekat Kak Icah ni, "Mak tak boleh tidur lah Icah. Malam tadi tak tahan, asyik kena ganggu je." Lepas tu bila Kak Icah dengar mak dia cakap macam tu, dia macam, mak kena ganggu apa? Daripada nak gosok baju tu, dah pegang setrika tu terus jadi macam letak balik. Macam tak jadi nak gosok baju. Sedikit info pasal rumah ni geng. Rumah ni dia ada 4 bilik yang boleh dikatakan 4-4 ni bilik besar tau. Ruang tamu, dapur, memang tak payah cakap lah apa yang Kak Icah ni bagi tahu dia nak kongsikan. Memang keadaan rumah ni memang luas, memang selesa sangat. Memang sesuai sangat lah untuk mereka-mereka yang berkeluarga yang memang ramai. Memang keluarga besar ni memang sesuai lah untuk rumah ni. Kak Icah dia beritahu, dia kongsikan lah, untuk menginap dekat rumah ni boleh tahan jugalah kosnya. Boleh dikatakan mahal. Dalam satu malam tu RM700. Yang tempah rumah ni untuk mereka semua menginap adalah adik kepada Kak Icah ni. Lagipun diorang memang berminat sangat dengan rumah ni, sebab rumah ni macam ada private pool, sesuai lah untuk anak-anak yang masih kecil tu. Dipendekkan cerita geng, bila mereka sekeluarga dah sampai dekat rumah ni, apa yang Kak Icah dia beritahu, bila kaki dia melangkah je dekat kawasan rumah ni, dalam hati dia terus terdetik, oh, inilah rumah yang viral tu, yang dia katakan berhantu tu. Sebab ramai yang datang memang confirm kena kacau. Jadi bila sampai dekat situ memang hati dah jadi tak sedap. Adik Kak Icah ni yang tempah rumah ni, dia tak tahu keadaan rumah ni macam mana. Kak Icah ni yang tahu. Tapi bila Kak Icah dapat tahu adik dia dah tempah rumah ni, dia nak bagi tahu dekat adik dia macam tak bersedap lah geng. Sebab dia orang datang untuk bercuti kan. Dia tak nak lah spoilkan mood adik keluarga dia yang lain-lain. Macam yelah menakut-nakutkan lah pula. Bila mereka ni nak masuk je dalam rumah ni, adik Kak Icah ni, dia masuk dalam rumah ni sambil dia pegang telefon, merakamkan video lah. Kira macam mungkin dia nak rekod-rekod saja-saja je, sambil dia memberi salam. Dan adik dia berkata, "Aku datang ni nak tumpang sahaja, bukan nak kacau kau." Macam tu lah Kak Icah dia beritahu. Bila nak masuk dalam rumah ni, adik dia cakap macam tu. Jadi bila Kak Icah ni dengar, dengan ada beberapa ahli keluarga lain, rasa macam tak sedap lah pula. Rasa macam takut pun ada. Bila diorang dah masuk dalam rumah ni, diorang ada nampak satu sudut lah, sudut kolam renang, ada pool lah kat situ. Jadi Kak Icah beritahu, anak-anak yang masih kecil tu memang excited lah kan. Biasalah budak-budak nampak kolam renang memanglah seronok. Dan bila diorang sampai dekat tempat kolam renang tu, adalah macam landscape, ada pokok-pokok. Kak Icah ni beritahu, dia ada berdiri lah, duduk dekat pokok-pokok yang ada dekat sekitar kolam renang tu. Bila dia berdiri kat situ geng, dia cakap memang meremang lah. Memang meremang sangat bulu roma. Memang rasa lain macam. Keadaan kolam tu pun kotor, memang tak bersih lah. Memang kalau ikutkan dari kebersihan memang tak sesuai lah untuk kanak-kanak. Bila anak-anak mereka ni yang masih kecil ni nak mandi dekat kolam renang tu, Kak Icah ni dengan adik dia macam halang lah. Macam cakap tak bagilah, jangan mandi, kita duduk-duduk je dekat sini. Yang pertama kotor lah geng. Yang keduanya Kak Icah ni bagi tahu dia pernah dengar dekat kolam renang tu pernah ada yang kena tarik bila mandi dekat situ. Jadi untuk langkah berjaga-jaga, dia tak bagilah budak-budak kecil mandi dekat kolam tu. Cuma duduk-duduk je lah dekat kawasan-kawasan situ lah.
Dalam waktu selepas maghrib, mereka sekeluarga ni keluar. Nak pergi makan lah, nak pergi bersia-sia. Jadi lepas dah pergi makan, dah settle bersia-sia, mereka pun baliklah dekat villa tu. Bila dah balik, dah sampai dekat villa tu, beberapa ahli keluarga yang lain duduk-duduk, sembang-sembang, bual-bual. Yang anak-anak kecil tu dah tertidur. Dan mak ayah Kak Ica ni pula dah masuk dalam bilik untuk solat dan juga ada baca Al-Quran. Dia dengan adik-beradik dia sembang-sembang lah sebelum nak masuk tidur, lepak-lepak, bual-bual. Tapi masing-masing entah macam mana terspontan cakap macam dah jom masuk tidur, nanti tak pasal-pasal nanti ada yang datang teman. Jadi betul-betul geng, dia datang teman. Mak dengan abah Kak Ica ni kena ganggu pada pukul 2 pagi. Gangguan tu berbentuk ibarat macam nak ajak bergurau. Benda tu menjatuhkan barang dalam bilik mak abah Kak Ica ni dalam 2-3 kali geng. Pertama ada bunyi macam batu berderai dalam bilik tu, tapi tak apa-apa kuat lah. Mak Kak Ica ni terperanjat. Walaupun dah tidur tapi terjagalah sebab bunyi tu walaupun tak berapa kuat tapi boleh dengar. Jadi bila mak Kak Ica tu terdengar, dia terbangun, dia tengok sekeliling tak ada apa-apa. Apa yang Kak Ica ni beritahu, bila mak dia ni dah terjaga, susah balik nak tidur. Perlu ambil masa balik lah nak lelapkan mata tu semula. Bila mak Kak Ica dengar je bunyi tu, dia berfikiran baiklah. Mungkin dia rasa adalah barang-barang apa yang jatuh ni tapi kita tak perasan. Mak Kak Ica ni nak sambung tidur tau. Walaupun dah meremang satu badan, tapi dia cuba jugalah untuk melelapkan mata. Kali kedua, ada lagi barang yang jatuh, yang bunyinya boleh katakan kuat juga. Kali ni, abah kepada Kak Ica ni pula yang terjaga. Dan abah dia tanyalah, bunyi apa tu? Dan mak Kak Ica bagi tahu dah 2 kali dah bunyi barang jatuh. Tapi tengok tak ada apa-apa pun dan bunyi tu makin lama makin kuat. Mak Kak Ica ni macam nak keluar lah, nak pergi tengok ada tak sesiapa dekat luar. Tapi apa yang diberitahu masa tu, tak ada sesiapa dekat ruang tamu ke kat dapur, tak ada. Masing-masing dalam bilik masing-masing. Dan mak Kak Ica cakap mungkin mereka ni semua tak sedar apa yang berlaku ni. Selepas dengar bunyi yang ketiga, di mana bunyi yang ketiga ni dengar juga bunyi barang jatuh yang memang bunyinya sangat kuat. Jadi abah kepada Kak Ica ni tadi, dia ambil telefon, dia buka flashlight dan dia suluh lah nak tengok apa benda yang jatuh ni sebab kuat sangat. Tapi bila suluh tak ada apa-apa pun. Pada masa yang sama, abah Kak Ica ni dia dapat rasa ini mesti ada gangguan ni sebab dia dah dapat agak dah. 3 kali bunyi barang geng jatuh, bunyi yang boleh dikatakan kuat. Bunyi ketiga tu paling kuat, tapi bila suluh tak ada apa-apa barang pun. Jadi pakcik ni dia dapat rasa lah. Bila dah dapat rasa, dah dapat agak macam tu, abah dan juga mak Kak Ica ni, diorang memulakan bacaan Al-Quran walaupun dalam keadaan yang takut. Kata Kak Ica ni, siapa yang pernah kena gangguan macam ni, dia tahulah rasa dia macam mana. Yang paling menyeramkan geng, Kak Ica tu bagi tahu apa yang mak dan ayah dia kongsikan pasal kejadian ni. Bunyi gangguan yang jatuhkan barang tu dah tak ada, dah makin hilang. Benda tu tak jatuhkan lagi objek-objek ataupun barang-barang, tapi dia bertindak agresif sikit. Benda tu tarik tasbih, yang tasbih tu berada di dalam poket seluar ayah Kak Ica ni. Memang dapat rasa, tapi cepat-cepat ayah Kak Ica tu tarik masukkan balik dalam poket. Lepas tu benda ni boleh tarik pula selimut mak Kak Ica ni. Kak Ica bagi tahu apa yang ayah dia kongsikan. Benda tu tarik tasbih ayah Kak Ica ni berkali-kali. Tasbih tu dalam poket geng. Bila dia tarik, ayah Kak Ica tarik balik. Bila dia tarik, ayah Kak Ica tarik balik. Apa yang diorang gambarkan, benda tu seakan-akan tak bagi ayah Kak Ica ni berzikir. Bila keadaan dah mula tenang sikit, ayah Kak Ica ni dia ambil tasbih tu, dia masukkan dekat kocek dekat dalam baju. Sebab dekat baju ada kocek, ada poket lah, ada simpan dekat situ. Jadi mustahil lah benda tu nak rentap, nak tarik tasbih tu kat situ kan. Tapi kata Kak Ica, memang gangguan ni memang kuat lah geng. Makin lama makin agresif pula dia ganggu mak dan ayah Kak Ica ni. Tapi macam mana pun ayah dengan mak Kak Ica ni tak berhentilah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Mak dengan ayah Kak Ica ni tak berani nak keluar daripada bilik tu. Dan bila mereka rasa nak keluar daripada bilik tu, macam tak boleh, seakan-akan macam ada yang menghalang. Benda tu pula dia kacau mak Kak Ica ni, dia tarik selimut, dia kacau kain mak Kak Ica ni. Dan apa yang dikongsikan oleh mak Kak Ica ni, dia bagi tahu dia tak pernah rasa takut seumur hidup dia. Itulah saat yang memang dia kata sangat-sangat takut geng. Abah kepada ayah Kak Ica tu, apa yang diberitahu geng, dia adalah macam cuba nak berkomunikasi dengan makhluk tu. Kau buka lah pintu ni, aku nak keluar. Sebab ayah Kak Ica cakap dia rasa terkurung dalam bilik tu dan panas. Memang benda tu tak bagi mak dan ayah Kak Ica ni mengaji ataupun berzikir dalam bilik tu. Selepas pintu tu berjaya dibuka, makhluk tu dah tak mengganggu lagi sehingga pukul 4 pagi. Memang kesian dekat pakcik dan makcik tu sebab
tak dapat nak tidur. Dan mak Kak Icah ni bagi tahulah kan, dia berharap janganlah ada budak-budak kecil yang terkena gangguan ni. Kak Icah bagi tahu dalam ramai-ramai adik-beradik, dalam adik keluarga dia, dialah yang paling penakut sekali. Tapi nasib baik dia tak kena ganggu, geng. Dan dia bagi tahu bilik dia duduk tu betul-betul sebelah bilik mak dia. Nasib baik bukan dia yang kena ganggu, dia kata. Bila dah masuk waktu subuh, abah dan mak Kak Icah ni memang dah jadi susah nak tidur. Tambahan pula masa tu pun nampak penat tapi tak boleh nak tidur. Dah alang-alang terbangun tu, mereka pun menunaikanlah solat subuh. Bila keadaan dah cerah, dah masuk siang, dah terbangun, Kak Icah ni nampak mak dia masih lagi mengaji Al-Quran dan mak dia tak bercerita apa-apa lagi. Dia nak keluar daripada rumah tu, nak pergi dekat kereta, ada nak ambil barang tau. Lepas tu dia ada nampak jiran selang sebuah rumah ni, diorang nak bergerak balik dah. Sedangkan masa tu masih awal lagi. Nampak keadaan mereka tu macam tergesa-gesa nak balik. Pada pendapat Kak Icah tu, mungkin keluarga mereka tu juga diganggu lah. Dan Kak Icah ni kongsikan keadaan villa sebelah mereka tu. Keadaan villa tu nampak memang keadaan yang tak terjaga, geng. Ada kesan pecah, memang kotor, memang nak dibandingkan dengan villa yang mereka duduk ni jauh beza lah. Lepas tu suami Kak Icah ni dengan adik lelaki dia ada macam meronda-ronda berjalan sekeliling rumah tu, sambil-sambil tu intai lah villa yang dekat sebelah tu. Mereka ada lepak dekat kawasan-kawasan dekat-dekat situ lah. Memang waktu siang mereka nampak villa tu keadaan yang macam tu, keadaan yang tak terurus. Tapi bila masuk je waktu malam, korang tahu apa yang dia orang nampak? Tak ada apa-apa pun yang berlaku dekat villa tu. Maksudnya kesan pecah, kotor apa semua tak ada. Tiba-tiba jadi macam okey pula villa yang diorang nampak tu. Sedangkan siang tu diorang nampak keadaan villa tu tak teratur. Bila masuk waktu malam nampak macam elok je. Malam seterusnya ni, bila mereka nak masuk tidur, kebetulan adik kepada Kak Icah ni dia ada dapat satu WhatsApp daripada in charge yang jaga rumah yang mereka sewa tu. Dia tanyalah dekat adik Kak Icah tu, macam mana keadaan semua, okey ke, teratur ke, ada apa-apa masalah tak? Kalau ada apa-apa kerosakan, bagi tahu je dia. Disebabkan adik Kak Icah ni dan juga yang lain-lain belum kena gangguan, jadi dia tak adalah nak cakap apa-apa, nak cerita apa-apa dekat in charge yang jaga rumah ni. Dia cuma cakap semuanya okey je lah. Keesokannya mereka ni nak check out daripada rumah tu. Bila masing-masing dah bangun, dah kemas-kemas, lepas tu nak masukkan barang-barang dalam kereta. Waktu nak masukkan barang-barang dalam kereta tu, tengah packing-packing lah nak balik, diorang ada ternampak ada seorang pekerja pembersihan ni, dia masuk dalam kawasan rumah tu sambil bawa plastik hitam. Bila dah nampak pekerja tu, suami Kak Icah ni, lepas tu dengan mak Kak Icah ni, dia nak pergi jumpa dekat pekerja yang nak buat pembersihan tu, macam nak tanyalah keadaan rumah tu, macam nak berbual sikit. Bila diorang masuk dekat kawasan rumah tu, sampai dalam rumah, tak ada sesiapa pun. Jadi pekerja yang lalu tadi tu, yang buat plastik hitam tu tadi siapa? Memang tak ada. Sedangkan ada 3-4 orang yang nampak pekerja tu masuk bawa plastik hitam tadi nak kemas. Macam mana boleh gaib macam tu je? Sedangkan memang nampak tadi orang tu masuk dalam rumah, kawasan rumah tu nak buat pembersihan. Bila cari tak ada, geng. Lepas dah cari-cari tak jumpa, mereka pun terus cepat-cepat masukkan barang dalam kereta dan mereka semua pun beredar dah keluar daripada rumah tu untuk pulang ke rumah. Sambil-sambil nak balik ke rumah tu, ada lalu dekat rumah sebelah, lalu dekat villa yang kosong tu, diorang intai-intai jugalah kan, macam tengok-tengok sikit. Memang keadaan rumah tu pelik jugalah. Sebab siang tengok memang ada kesan pecah dan sebagainya, malam tak ada. Waktu nak balik tu diorang intai juga dekat rumah tu, ada pula kesan yang pecah tu lah, kotor itulah. Memang agak pelik lah, geng. Memang muskil jugalah. Jadi korang yang tengah tengok ni, kalau korang tahu kisah tempat ni, korang pernah dengar ke, pernah menginap ke, korang boleh kongsikanlah sedikit pengalaman, pandangan korang, pendapat dekat ruangan komen. Jadi inilah kisah dalam video kali ni yang aku nak kongsikan kepada korang. Aku harap korang dapat stay tune sampai habis. Terima kasih banyak-banyak, geng, sebab sudi untuk stay tune sampai habis. Dan aku harap korang sentiasalah dapat beri support kepada Faiz Cerita. Dan pada yang baru tengok ni, aku harap korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Segala kelemahan, geng, kekurangan, aku nak minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan cuba perbaiki yang terbaik lah untuk memberi tatapan yang terbaik untuk korang. Kita jumpa dalam next video. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Kalau korang nak kongsikan kisah pengalaman seram korang pun boleh. Korang email je di Faiz Cerita. Jadi itu sahaja, geng, dalam video kali ni. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.